Terima kasih, Muhammad. Saya terpanggil dengan hujah yang berhormat. Tetapi sedarkan yang berhormat bahawa sebuah negara yang kepentingan untuk memastikan negara itu makmur ekonomi dia, bahawa ianya memerlukan tenaga pembeli yang tinggi. Kalau kita lebarkan pembelian di kalangan orang-orang yang tidak ada keupayaan pembelian, maka ekonomi kita tidak akan mengembang, akan mengucup. Dan soal teks yang ditarik itu tidak betul, sebab hari ini pun kerajaan masih memberi subsidi sebanyak 70 bilion satu tahun. Jadi ini bermakna masih komitmen kerajaan itu masih berterusan, jangan diputar belitkan ya Muhammad. Memang masih berterusan, tapi dia tarik sikit-sikit. Itu kalau yang Muhammad kena baca laporan makmal rasionalisasi subsidi daripada tahun 2010 2009 lagi sampai 2014, satu rate pengurangan. Kemudian 2014 itu sampai 2000. Dia akan dikurangkan apabila rakyat rakyat sudah menikmati kehidupan yang mewah, maka ia akan dikurangkan. Akan dibagi kepada mereka yang tidak berkemampuan. Ini yang payah tak baca buku Tan Sri yang dipetual, dia yang payah ni. Dia baca, dia tak khatam, tak bawa nasi kuning, pulut kuning tak bawa, lok telur, gulai likat, kuah likat tu dia tak bawa, tak boleh. Dia tak khatam, tak boleh. Saya ingat kena sekali pulut kuning kena bersunat sekali lagi kot. Saya bersetuju Muhammad dengan apa yang disebut oleh Indra Mahkota tadi, bahawa itu satu-satu pandangan yang baik, bahawa sepatutnya bahawa kita pengurangan, kalau kita katakan bahawa kita dah tarik subsidi daripada rakyat ni, ke mana kita laburkan perkara itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kita tak nampak hari ini sebaliknya. Apa yang kita nampak yang jelas bahawa yang dapat ialah sekelompok golongan kecil masyarakat dalam negara kita, tetapi masyarakat yang terbanyak ni terus terbeban dengan beban-beban masalah yang begitu besar. Jadi sebab itu bagi saya bahawa umpamanya sekarang ini harga minyak telah dinaikkan dengan mengurangkan subsidi, harga minyak dinaikkan. Dulu kita berhujah, dulu kita berhujah betul dikena cukai jalan dikena. Kita kata pasal apa tak kurang cukai jalan? Pasal cukai jalan sudah dikurangkan. Dia kata tak boleh pasal begini dan sebagainya. Kita perlukan sumber pendapatan dan sebagainya. Hari ini kita telah mendapat sumber pendapatan daripada minyak. Kemudian minyak pula makin meningkat, sama anda ruang 97 ataupun ruang 95. Menteri jamin tahun ini tak akan naik, tapi tiba dalam jaminan tu tahun ini pun juga naik. Sedangkan menteri bagi jaminan bahawa tidak akan naik sepanjang tahun 2010. Tiba-tiba bulan 11 dia bagi jaminan, bulan 12 naik. Jadi saya katakan bahawa sepatutnya kalau dengan sudah harga minyak ini meningkat dengan mengurangkan subsidi, maknanya pendapatan kerajaan itu sudah lebih. Jadi cukai kereta, maknanya cukai jalan ni sudah boleh dikurangkan untuk masyarakat. Yang mana ada banyak cukai ni, cukai pelawak ni. Payah tu. Jadi baik. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini yang harus dilihat secara yang lebih menyeluruh oleh kerajaan. Kemudian juga bahawa yang masih belum dijawab dalam perbahasan ini berkaitan dengan masalah pengurusan keuangan. Apa rasional untuk saya ialah apa boleh buat? Sebelah sana majoriti luluslah belanjawan. Tapi apa rasional 65 juta untuk memperbaiki rumah Perdana Menteri? Apa rasional? Rumah baru buat tahun 1997 24 juta, 99 siam, 2000 mantan Perdana Menteri masuk. Kemudian 2003 tukar Perdana Menteri, dia duduk lagi sampai 2004 ataupun 2005 masuk. Kemudian renovate lagi pada waktu itu 6 juta. 6 juta. Sekarang masuk Perdana Menteri ketiga nak duduk rumah tu minta lagi 65 juta. Apa? Saya beritahu orang lain, rumah Perdana Menteri 65 juta. Ni nak renovate bilik air rosak. Saya sebut tu, saya minta diperincikan. Sehingga sekarang tidak diperincikan kepada saya oleh Jabatan Perdana Menteri. Bajet itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tidak diperincikan. Disebut bahawa dia ini memang pelakon yang hebat. Nak buat bangunan tambahan. Kemudian nak memperbaiki. Saya kata bangunan tambahan tu apa dia? Nak buat apa?
Nak buat pos kereta kah? Nak buat apakah bangunan tambahan? Yang keduanya nak perbaiki apa? Sekurang-kurangnya mantan Perdana Menteri dulu, Kepala Batas, bila dia masuk 6 juta, diperinci. Bilik air rosak, aircon rosak. Itu pun kita persoalan. Baru seorang Perdana Menteri duduk, takkan bilik air rosak. Berebut lah nak masuk bilik air ni. Yang mat dah hampir masuk 30 minit dah. Memadai lah. Sebab itu saya katakan, apa rasionalnya 65 juta? Dan saya minta Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab terhadap belanjawan, terhadap bajet ni, mesti memperincikan, mesti tahu. Sudah tentu ada maklumat dan boleh bentang di sini bahawa apa kegunaan 65 juta untuk buat bangunan tambahan rumah Perdana Menteri dan juga memperbaiki rumah Perdana Menteri. Yang keduanya kubur untuk pusara untuk BBIP sampai 70 juta. Ini mesti dia beritahu kubur apa? Ada dapur sekali dengan peti air sekali ya. Baik. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini harus mungkin ada ikon dilihat. Kemudian saya nak sebut bahawa pendapatan negara kita juga dia bergantung kepada pertumbuhan ekonomi yang sihat. Dia boleh membantu. Maknanya dengan ekonomi yang sihat boleh membantu kepada pertumbuhan, boleh membantu kepada menambahkan pendapatan negara kita. Dari segi pelabur pun datang, orang berniaga pun baik dan sebagainya. Ini suatu yang harus dilihat. Maknanya kita harus memberikan satu gambaran yang memperlihatkan tentang bagaimana keceriaan politik dalam negara kita dari sudut demokrasi dan sebagainya, yang meyakinkan orang ramai. Tapi bagi saya bahawa saya sangat mempersoalkan apabila Perdana Menteri membuat satu kenyataan ini disiarkan oleh Star Online baru-baru ini, yang menyebut bahawa kononnya kita tidak menyuruh rakyat tidak boleh menggadaikan masa depan negara kita ini kepada pembangkang. Tapi dia kata di sini, if Barisan Nasional cannot win, no others can win. Apa makna? Kalau Barisan Nasional tak boleh menang, tak ada siapa yang boleh menang. Apa makna ni? Apa makna? Tak boleh longgarkan semua isu dalam bil ini. Saya katakan bahawa ini persoalan gambaran tentang kesihatan demokrasi. Saya tahu yang Mat, tapi tak boleh longgar ya. Baik, kesihatan demokrasi ini akan membawa kepada kesihatan ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebab ini memberikan satu gambaran kepada pelabur-pelabur apa akan jadi kepada negara kita, apa akan jadi selepas pilihan raya negara kita ini, apa akan jadi. Apa akan jadi kepada negara kita selepas pilihan raya? Apakah akan berlaku kodita, rampasan kuasa? Apakah kerajaan yang ada ini, pimpinan yang ada hari ini akan menggunakan tentera untuk buat kodita, untuk buat rampasan kuasa? Betul. Dan sudah tentu ini akan menakutkan pelabur-pelabur untuk ayat datang ke negara kita. Tolong habiskan. Ada sambungan ayat. Ada lagi? No others can. Yang Mat boleh habiskan. Ada ayat lagi? Ada apa? Tak, saya nak tanya, kalau perkataan tu dikeluarkan, betul keadaan tu dikeluar, itu bukan satu hasrat, itu satu ugutan tu. Yang Mat, saya sudah, itu perkataan saya tadi dari mainkan. Habis dah baca. Yang Mat, dia gantung kan, dia pokok itu pelawak kasih gantung lah perkataan yang Mat, tu. sebentar Yang Mat, saya dah itu tegur Yang Muhammad Indra Mahkota, saya dah tegur Yang Muhammad Pugosena untuk tidak meneruskan isu yang itu, kerana saya rasa tidak berkaitan dengan akta ini secara direct. Kaitannya dengan Yang pelabur Muhammad asing bangun dan mencela pada perkara yang sama. Tak payah tak apa. Tak, saya nak tanya pokok senar. Kalau macam tu, adakah dia memang sifat takruf, satu lambung satu pokok. Adakah ini juga akan membawa implikasi yang pelabur asing nanti akan lagi jauh, lagi lari daripada negara kita? Itu yang saya maksudkan. Rakan-rakan sana tidak dapat nak menghayati, dapat memahami. Itu yang saya maksudkan, bahawa ini akan menyebabkan pelabur tidak berkeyakinan untuk datang ke negara kita. Sebab itu saya minta, masih ada lagi 2 hari di parlimen ini, Perdana Menteri harus datang ke parlimen itu untuk mengemukakan satu kenyataan yang meyakinkan kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita dan juga peringkat antarabangsa, jika berlaku peralihan kuasa, mereka bersedia untuk menyerahkan kuasa secara aman kepada rakyat. Terima kasih Kok Sena. Sehubungan dengan itu, saya juga nak tanya pendapat Kok Sena. Adakah ini permainan jiran kita yang kotor untuk menyekat pelabur-pelabur masuk ke negara kita? Apa Wikileaks, dalam Wikileaks dia kata Perdana Menteri kita terlibat dalam kes-kes pembunuhan. Bukan itu saja, dia kata Perdana Menteri kita incompetent politician.
Ini bahaya ni. Negeri luar cabar kita. Adakah ini sabotaj politik, Kok Sena? Ya, ini satu perkara lagi yang memang dalam senarai saya nak sebut dari sudut kaitan dengan kesihatan ekonomi, kesihatan di segi persekitaran politik yang baik, termasuk di peringkat internasional, negara jiran kita dan sebagainya, untuk memastikan kesihatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan pulangan pendapatan kepada negara kita. Sebab itu apa yang disebut oleh rakan saya di Sungai Petani ini, kerajaan harus tampil ke hadapan untuk menyatakan pendirian terhadap kenyataan statement yang dikeluarkan dalam Wikileaks ini, bahawa pihak Singapura telah mendapat satu maklumat daripada intelijen Malaysia. Tak berkaitan dengan akta. Saya ingin memaklumkan dengan umat, akta ini adalah untuk memindah akta-akta. Ya, betul, peraturan masyarakat jelas memperingatkan kita bahwa perkara-perkara untuk memindah akta hanya perkara-perkara yang dipindah itu saja yang boleh didebatkan. Ya, perkara yang nak dipindahkan ini berkaitan dengan untuk memastikan bahawa pelabur datang untuk membawa pelaburan ekonomi, kemudian dapat memberikan pencukaian yang lebih baik kepada negara kita. Sebab itu bagi saya bahawa kenyataan yang dibuat ini satu penghinaan. Baca buku Timbalan Speaker kan? Ya. Sekarang kita menyebut tentang peraturan masyarakat. Ya. Perkara yang dipindah saja boleh dibahas. Sebab itu saya bagi ruang yang cukup kepada yang berhormat. Faham langsung. Sebab itu saya minta bahawa menteri luar ada di sini harus memberikan kenyataan yang meyakinkan bahawa ini kenyataan yang telah pun dilemparkan terhadap Perdana Menteri, mengatakan bahawa Perdana Menteri ada kaitan dengan kes kematian Altan Tuya. Ini satu tuduhan yang sangat berat yang dikeluarkan oleh Wikileaks yang dikatakan mendapat intelijen di Malaysia. Saya nak tahu bahawa intelijen di Malaysia itu siapa? Siapa intelijen di Malaysia itu? Adakah intelijen itu termasuk di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Pertahanan? Sebab saya nak katakan bahawa mantan Perdana Menteri pernah menyebut di zaman Pak Lah, di zaman Kepala Batas menjadi Perdana Menteri, dia mengatakan dia sangat bimbang bahawa ada ejen Singapura dalam tingkat 4 pada waktu itu. Ya. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Kita sedia untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Tapi ya, kita akan pertahankan insya-Allah. Tapi tuduhan itu bukan saja kepada Perdana Menteri, tuduhan juga pada Ketua Pembangkang. Saya juga ingin bertanya sama ada Ketua Pembangkang juga hendak mempertahankan diri sendiri, dan janganlah pula ini juga konspirasi daripada Malaysia. Ya. Ini adalah tuduhan daripada negara jiran kita dan tidak ada sangkut paut dengan negara kita. Jadi ialah kita pertahankan sama-sama. Saya pun juga selaku Menteri Luar, saya juga ingin mendengar apakah tuduhan-tuduhan yang dilimparkan itu sama ada betul atau tidak. Baik, makasih. Syabas. Menteri Luar yang sangat hebat. Yang sangat hebat terpanggil untuk memohon penjelasan daripada saya. Pematang Pau, Ketua Pembangkang sedang membela diri dari mahkamah sekarang. Dia sedang membela dan mempertahankan diri dari mahkamah. Ya. Saya cukup bagi yang marah. Saya nak jawab tu. Itu nak gulung nak jawab sekali. Ketua Pembangkang Pematang Pau sedang membela diri, mempertahankan diri dalam isu itu di mahkamah sekarang ni. Yang Hormat. Tetapi yang berhormat Pematang Pau ada peguam bela. Ya, ada peguam bela. Tak payahlah bawa kes. Itu saya katakan, saya nak menjawab, dia tanya saya. Kalau dia tak tanya saya pun jawab. Saya cuma bercakap berdasarkan kepada peraturan masyarakat. Ya, akhirlah saya nak gulung ni, nak gulung dah saya. Jadi sebab itu saya minta tadi Kementerian Luar tampil ke hadapan. Sebab saya tengok timbalan Perdana Menteri pun senyap. Jadi orang duk sebut adakah intelijen itu daripada timbalan Perdana Menteri. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sebab itu timbalan Perdana Menteri harus tampil ke hadapan untuk menyatakan rumus percakapan di luar, di peringkat internasional dan sebagainya, yang mengatakan bahawa ada konspirasi intelijen dan orang politik di Malaysia yang cuba untuk menjatuhkan Perdana Menteri.